Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes baharu dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan di negara ini meningkat kepada 182. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, kemarin memaklumkan kes 182 merupakan seorang lelaki berumur 28 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 26 Januari lalu. Pengesanan kontak bagi kes tersebut sedang giat dijalankan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 41 kes. 453 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,653 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 326 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan setakat ini menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 94,047 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Hubungan erat dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Britain yang terjalin diharap akan terus diperkukuhkan dan berkembang terutama dalam bidang perundangan, pertahanan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Perkara tersebut antara yang dibincangkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara semasa menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis. Kedua-dua belah pihak juga berharap hubungan kerjasama parlimen antara kedua belah pihak akan sentiasa berkembang dan semakin kukuh dan berharap pertukaran lawatan akan dapat dibuat setelah penularan COVID-19 terkawal. Pada kunjungan hormat tersebut, Tuan Yang Terutama John Vigo telah menyatakan rasa kagum terhadap penglibatan ahli Majlis Mesyuarat Negara di dalam isu berkaitan perubahan iklim. Dengan penyertaan ahli Majlis Mesyuarat Negara dapat memberikan dorongan kepada orang ramai untuk menjadi lebih peka dan mengambil berat di dalam penjagaan alam sekitar. Pada perjumpaan tersebut, kedua belah pihak juga menyentuh mengenai hal yang menjadi keprihatinan bersama mengenai penularan wabak COVID-19 yang masih lagi meningkat di banyak negara-negara lain. Tuan Yang Terutama menyatakan negara Brunei Darussalam telah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengekang penularan wabak tersebut. Kedua-dua belah pihak mengharapkan jangkitan wabak tersebut akan dapat dikawal di United Kingdom dan di negara-negara yang terjejas dengan segera, seterusnya menemui penyelesaian agar semua pihak dapat bergerak ke hadapan seperti biasanya. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Republik Singapura telah menandatangani memorandum persefahaman dalam kerjasama agri makanan dan teknologi agro. Ia bertujuan bagi mengukuhkan dan mengembangkan lagi kerjasama antara kedua-dua buah negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sementara Lim Kok Tai, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Makanan Singapura, menandatangani bagi pihak kerajaan Republik Singapura. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong,
Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Puan Yang Terutama Grace Fu Hai Yin, Menteri Kemampanan dan Persekitaran Singapura secara maya. Melalui penandatanganan tersebut, kedua-dua belah pihak menjalin kerjasama dalam hal-hal yang berkaitan bidang pertanian, perikanan dan akuakultur, agroteknologi, produktiviti, piawaian dan kualiti yang bermanfaat dan memberikan faedah bersama, khususnya dalam aspek pembangunan kapasiti dan juga akses pasaran. Terdahulu, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkesempatan mengadakan perbincangan dua hala secara maya bersama Puan Yang Terutama Grace Fu Hai Yin dan Lim Kok Tai. Juga hadir Tuan Yang Terutama Heng Ek Yew, bakal Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara ini, dan Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program klinik solat lebih memfokuskan dalam menghalusi bacaan sembahyang serta praktikalnya dan berwuduk secara konsisten. Program yang diadakan 2 kali sebulan itu adalah sebagai bimbingan kepada golongan mu'alaf agar golongan tersebut celik membaca Al-Quran atau bacaan dalam sembahyang serta praktikalnya. Menurut Penolong Pegawai Perkembangan Ugama, Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong, statistik keramaian yang memeluk agama Islam di daerah berkenaan dari tahun 1956 hingga 2020 adalah seramai 1,303 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dayang Roswati binti Zainal selaku penyelaras program semasa Majlis Pelancaran Program Klinik Solat bagi para mu'alaf. Majlis berlangsung di Balai Ibadat Kampung Sibut, daerah Tempurong. Hadir Awang Haji Roslan bin Haji Sulaiman, pemangku Ketua Pegawai Ugama Daerah Tempurong. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dan persembahan bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Awang Muhammad Ashim Amrullah bin Abdul Rahman Mencok, pelajar kelas bimbingan mu'alaf daerah Tempurong. Program antara lain bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang kefahaman bacaan dan praktikal sembahyang serta berwuduk dengan cara yang betul dan sempurna. Program diharap akan menjadi aktiviti bulanan agar mu'alaf-mu'alaf di daerah berkenaan sentiasa dipantau dan diambil berat. Pelbagai aspek kehidupan seperti agama, abstrak, flora dan fauna, kehidupan dan makanan diketengahkan dalam bentuk lukisan semasa pameran seni lukis Diversity 2020. Apa yang menarik, pameran tersebut turut disertai oleh warga emas dan orang kelainan upaya OKU serta pelukis dari luar negara. Pameran sedang berlangsung hingga 28 April depan di Ruang Legar Muzium Teknologi Melayu, Jalan Kota Batu. Alhamdulillah sambutannya agak memberangsangkan di mana kami telah pun menerima lebih daripada 3,000 pelawat dalam tempoh 2 bulan untuk pameran seni lukis Diversity ini yang diadakan di Ruang Legar Muzium Teknologi Melayu. Dalam pada masa yang sama juga kami pun telah pun berjaya menjual beberapa lukisan. Alhamdulillah juga ramai orang Brunei kita ni mempunyai minat dalam menyimpan ataupun membeli sebagai orang punya koleksi lukisan-lukisan yang ada dijual di sini. Lebih 200 lukisan dari 81 orang yang berjaya dikumpul dan diketengahkan di pameran ini. Pameran yang diadakan ini adalah untuk mengetengahkan budaya di negara ini melalui lukisan sekaligus menyediakan platform untuk mengumpul para pelukis bagi sama-sama mempromosikan lukisan-lukisan mereka.
Jadinya lukisan ini ada sesuatu pameran yang kami akan sentiasa promo dari masa ke semasa, sama ada lukisan di bawah Jabatan Muzium-Muzium, koleksi di bawah Jabatan Muzium-Muzium ataupun di bawah koleksi orang ramai. Sempena Hari Kebangsaan 2021 ini kami akan mengadakan pameran seterusnya yang melibatkan orang ramai, iaitu pameran fotografi yang menyentuh mengenai Negara Brunei Darussalam dan juga Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Pelbagai aktiviti juga diadakan, antaranya tayangan video bersejarah daripada koleksi Arsip Negara Brunei Darussalam, mewarna dan melukis untuk kanak-kanak semasa cuti sekolah juga diadakan sepanjang 6 bulan. Bengkel seni lukis juga akan diadakan pada 27 dan 28 Februari ini. Berita baik bagi peminat kucing. Bagi Auda yang suka memelihara kucing tetapi tidak ada masa untuk menjaga haiwan peliharaan itu, Auda tidak perlu bimbang kerana Nine Life ada menawarkan khidmat penjagaan kucing. Ikuti laporan lanjutnya bersama Maziah Jini. Sebilangan peminat kucing mengakui memelihara haiwan peliharaan itu dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan kesihatan fizikal dan emosi mereka. Justru, sebilangan mereka sanggup mengeluarkan berbelanja demi memastikan kucing kesayangan mereka sentiasa sihat dan comel. Namun, tidak semua yang mempunyai masa untuk menjaga kucing kesayangan mereka. Kerana itu, kedai Nine Life bersedia memberikan perkhidmatan penjagaan kucing. Menariknya, Nine Life juga menawarkan perkhidmatan pakej termasuk menguruskan penginapan kucing bagi mereka yang menghadapi masalah menjaga kucing di rumah. Perkhidmatan yang ditawarkan sini adalah seperti grooming, mengikut pakejnya. Seperti basic, herbal dan add-on. Dan perkhidmatan itu ada juga menyediakan boarding harian, mingguan sama bulanan tu ada. And ada juga delivery aksesori itu secara percuma. That is part of medical check-up sama free consultation. Aspek penjagaan kucing ini is very sensitive kan. The best thing is dapat tindak balas feedback daripada orang ramai dan tips penggemar kucing. Bagi menjaga kucing, ia perlu sikap teliti dan rapi selain menuntut kesabaran yang tinggi. Tidak hairan, kedai Nine Life begitu mengutamakan kesihatan kucing. Biasanya kami jaga kucing, kami lihat dorang punya kesihatan, kami cek dorang punya mata sama dorang maybe ada flu apa. So like kalau habis saja kami cek semua sekali dan kami inform orang kami punya management. Cabaran-cabaran yang selalu dihadapi di sini ialah keadaan kucing yang di mana mereka ada yang jinak, ada yang garang. Yang paling mencabar ialah kucing yang garang, penyakit, luka-luka sini adalah perkara biasa yang Penjagaan rapi ke atas kucing menjadikan Nine Life terus menjadi pilihan pelanggan. Saya mengantar kucing saya kemari lah pasal di rumah banyak kucing yang tidak berapa terjaga, so antar kemari untuk grooming. Because di sini I look at it macam the services for grooming especially quite full with medicated shampoo, and then they give deworming juga untuk ubat cacingnya kan, complete grooming, and ada pun reasonable lah. Ya, lain dari yang lain lah, dari Duara. Jadi Singka rupanya menjual selain pada menjual kucing, aksesoris satu pun banyak juga. Kemudian di luar pengetahuan ada apa namanya ni, Kira Vet juga. Ada treatment untuk kucing selain pada grooming. Dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Nine Life, Auda kini boleh bermanja dengan kucing kesayangan Auda dengan lebih mudah. Kucing comel Auda pula mendapat penjagaan yang lebih rapi dan teliti. Maziah Jini untuk Berita RTB. Seorang lelaki warga negara asing ditahan atas kesalahan memasuki negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah.
Butirannya menyusul, selepas ini teruskan bersama Berita Pagi. Pendaftaran bagi peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB bagi bulan Jun 2021 kini dibuka sehingga 27 Mac 2021. Menurut siaran akhbar Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan, pendaftaran peperiksaan dibukakan bagi calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan BPL dan calon-calon persendirian. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperolehi dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat hari Isnin hingga hari Khamis pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang dan hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Seorang lelaki warga negara asing ditahan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di atas kesalahan di bawah bab 6-1-C Akta Imigresen Penggal 17. Caing anak Apau berusia 31 tahun warga negara Malaysia memegang nombor pasport KOO 136403 dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dan 3 kali sebatan kerana masuk ke negara ini tanpa mempunyai sebarang pas imigresen yang sah.